Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sama-sama belajar topik wang yang melibatkan kemahiran penambahan dan penolakan nilai wang. Baik, sebelum tu saya nak bawa kamu untuk imbas balik ada 3 jenis format penulisan nilai wang. Yang pertama, nilai wang ini ditulis hanya melibatkan unit ringgit sahaja, seperti mana yang ditunjukkan di skrin ni, tidak melibatkan unit sen. Dan yang kedua, cara menulisnya adalah melibatkan unit sen dan ringgit. Kalau kita perhatikan di sini ada titik perpuluhan, dan titik perpuluhan ini adalah pemisah antara unit ringgit dan juga unit sen. Dan yang ketiga, dalam bentuk sen sahaja. Okey, jadi ketiga-tiga nilai ini sebenarnya adalah sama, iaitu RM35. Cuma ditulis dalam bentuk yang berbeza. Okey. Baik, kita pergi kepada contoh yang pertama. Di sini soalannya adalah RM18,075 tambah dengan RM6.65. Baik, perhatikan, sila kamu semak soalan di sini, yang mana amount wang yang pertama RM18,075 ni ditulis dalam format yang pertama, iaitu hanya melibatkan unit ringgit sahaja. Dan bagi amount wang yang kedua, iaitu RM6.65, ditulis bersama, unit ringgit ada dan sen juga ada 65 sen. Di sini pentingnya untuk kita mengetahui format, supaya nanti bila kita selesaikan ataupun kita buat pengiraan dalam bentuk lazim, kita tahu di manakah letaknya ataupun kedudukan setiap digit, setiap angka di dalam soalan ini. Pastikan angka-angkanya diletakkan di tempat yang betul. Sebab sekiranya kamu letak angka-angka ni di tempat yang tidak betul, jadi jawapannya pun akan jadi salah. Baik. Okey, kita akan tuliskan ayat matematik ni kepada bentuk lazim. Unitnya ringgit, jangan lupa. Kemudian RM18,075. Baik. Untuk soalan seperti ini, saya cadangkan supaya kamu menulis dalam format yang kedua, iaitu yang melibatkan ringgit dan juga sen. Jadi kalau soalan macam ni, RM18,075, dia tak bagi unit sen. Maknanya unit sennya kosong. Jadi kita letakkan titik perpuluhannya di sini, diikuti dengan 2 sifar bagi mewakili tempat sen. Bagi mewakili tempat sen, maknanya sen dia ada, tetapi angka dia sifar. Jadi lepas tu baru kita salin amount yang kedua, iaitu RM6.65. Dan di sini juga untuk mengelakkan kekeliruan bagi yang belum mahir lagi, saya cadangkan kamu supaya menulis daripada unit sen. Maksudnya kita tuliskan 5, 6, titik perpuluhan dan 6. Okey. Kita letak dulu titik perpuluhan di sini. Kemudian kita tulis daripada sen. 5 di sini, 6 di sini dan RM6 di sini. Okey. Jadi ini adalah langkah untuk kita mengelakkan supaya terjadinya salah letak nombor di tempat yang tidak betul. Okey. Jadi bila kita dah menulis dengan betul tempat dia, mudahlah kita untuk membuat pengiraan. Macam biasa, titik perpuluhan kita letak dulu, kemudian tambahkan sifar dengan 5. Okey. Sifar tambah 6. 5 tambah 6, 11. 1 tambah 7, 8. Sifar 8 tambah sifar 8, 1 tambah sifar 1. Dan jawapannya kita dapat RM18,081
sen. Baik, seperti biasa kamu cuba buat soalan latihan. Soalan 1A untuk kamu selesaikan. Kamu boleh pausekan dulu video ni. Kemudian dah siap dapat jawapan, dah siap pengiraan, kamu boleh replay balik video ni dan kamu boleh semak jawapan kamu. Kamu boleh menjawab sekarang. Baiklah, saya harap kamu telah selesai menjawab dan ini adalah jawapan yang betul. Jadi kalau sekiranya kamu dapat menjawab dengan tepat, tahniah saya ucapkan. Sekiranya kamu masih belum dapat menjawab dengan baik, kamu boleh semak semula jalan pengiraan. Mungkin ada tertinggal di mana-mana, tambah terutamanya yang mengumpul semula. Yang kamu tulis naik di atas tu kadang terlupa untuk kita menambah sekali. Baik. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Berapakah beza antara 7,500 sen dengan 2,565? Okey, yang 7,500 sen ini ditulis dalam format sen sahaja dan 2,565 ringgit ini ditulis dalam format ringgit sahaja. Jadi, untuk kita menyelesaikan ataupun membuat pengiraan dalam bentuk lazim, kita kena pastikan bahawa kedua-dua amount ni dalam bentuk yang sama, dalam format yang sama. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kena tentukan apakah operasi yang sesuai, yang betul, yang tepat untuk kita gunakan dalam menyelesaikan masalah ataupun pengiraan ini. Okey, kata kunci di sini adalah perkataan beza. Beza adalah melibatkan operasi tolak. Okey? Melibatkan operasi tolak. Jadi, itu yang keduanya. Selepas itu, bila kita dah dapat operasinya adalah tolak, perkara kedua yang perlu dipertimbangkan adalah nombor apa, tolak dengan apa. Jadi, di sini seperti mana yang kita dah belajar masa tahun 1, tahun 2, bila tolak, bila tolak, kita mesti besar tolak kecil. Jadi itulah pentingnya kita menulis dulu, dalam bentuk yang sama, dalam format yang sama. Supaya kita tahu mana satu yang besar, mana satu yang kecil. Sekiranya kamu membuat pengiraan seperti mana contoh di sini, ini adalah salah. Okey? Salah. Okey? Ini adalah disebabkan kamu terus tengok angka, kamu tak tengok unit dia. 7,500 dengan 2,565, mestilah kamu berfikir bahawa 7,500 lebih besar daripada 2,565. Sedangkan 7,500 ini adalah dalam unit sen. Dan 2,565 ini dalam unit ringgit. Jadi yang ini pengiraannya adalah salah. Okey? Jawapannya salah. Okey. Jadi bagaimana untuk kita menentukan nombor apa tolak dengan nombor apa? Kita kena pastikan dulu kedua-dua amount wang ini dalam bentuk ataupun dalam format yang sama. Okey, 7,500 sen. 7,500 sen. Bila kita tukar dalam format ringgit sahaja, dia akan jadi berapa? Berapa ringgit? 7,500 sen berapa ringgit? 75 ringgit. Okey, 75 ringgit sahaja. Okey? Jadi sekarang baru kita boleh bandingkan. 75 ringgit dengan 2,565 ringgit, mana satu yang lebih besar? Okey, 2,565 ringgit. Jadi ayat matematik yang tepat adalah apa dia? Cuba kamu sebutkan dulu sebelum saya tulis. 2,565 ringgit tolak apa? Tadi kita dah tukar sen kepada ringgit. Tolak 75
RM5. Okey, ini ayat matematik yang betul, yang sebetulnya, yang tepat. Okey. Jadi kita akan buat pengiraan dalam bentuk lazim berdasarkan ayat matematik ini. Jadi kita tuliskan dalam bentuk lazim untuk kita membuat pengiraan. Okey, 5 tolak 5 sifar, 6 tolak 7 kita kena kumpul semula. 6 jadi 16, 5 tinggal 4. 16 tolak 7 9. 4 tolak sifar 4, 2 tolak sifar 2. Okey. Jadi perbezaan ataupun beza antara 7,500 sen dengan 2,565 ringgit adalah 2,490 ringgit. Okey. Yang penting ayat matematik kita yang dibentuk awal ni, yang ni mesti betul. Kalau betul ayat matematik di atas ni, insya-Allah jawapan kamu akan dapat. Okey, seperti biasa selepas ini kamu akan cuba untuk menjawab soalan 2A. Okey, keluarkan kertas, keluarkan pensel, bersedia. Kamu boleh pausekan dulu video setelah soalan 2A dipaparkan. Baiklah, anda boleh mula menjawab soalan 2A sekarang. Pausekan dulu video ni. Baik, saya harap kamu telah selesai menjawab. Jadi ini adalah jawapan yang betul. Okey, saya akan terangkan apa yang patutnya kamu buat. Okey, perkara pertama yang kamu buat ialah, kita kena tukarkan format penulisan dulu. Format yang mana perlu ditukar bergantung pada soalan dia. Kalau kamu baca kat sini, dia kata dia tanya kamu beri jawapan anda dalam sen. Bermakna yang RM3.15 ini perlu ditukar kepada unit sen sahaja. Okey, jadi RM3.15 sama dengan 315 sen. Jadi di sini kita dapat tentukan mana satu lebih besar. Okey, yang besar akan tolak dengan yang kecil. Sebab tu ayat matematik dia jadi 415 sen tolak 315 sen. Sebab yang ni lebih besar, yang ni kecil. Jadi 415 sen tolak 315 sen. Dan ini pengiraan dalam bentuk lazim. Jawapan dia 100 sen. Okey, tahniah kepada yang menjawab dengan tepat. Bagi yang belum dapat jawapan, kamu boleh kira balik semula. Jangan putus asa. Selain daripada kita mengira amount wang ini dalam bentuk lazim, yang dua soalan sebelum ni kita mengira dalam bentuk lazim. Selain daripada bentuk lazim, pengiraan tambahan dan tolak wang juga boleh dilakukan dalam bentuk T. Okey, apa bentuk T? Kita akan bincang selepas ini. Okey. Pengiraan menggunakan kaedah bentuk T ini memerlukan kita untuk melukis garisan rajah seperti huruf T. Seperti yang dalam rajah ditunjukkan ini, yang mana ruangan di sebelah kiri ini, okey, di sebelah kiri ini adalah untuk ringgit. Dan ruangan di sebelah kanan ni dikhasan untuk sen. Okey. Dan saya nak mengingatkan kamu bahawa untuk ruangan di sebelah sen ni hanya terdiri daripada 2 digit sahaja. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Mesti ada 2 digit sahaja. Okey, untuk sen. Untuk ringgit ni bergantung kepada soalan. Kalau banyak, banyaklah. Kalau 2 angka, 2 angka lah. Tetapi untuk di ruangan sen hanya ada 2 digit sahaja. 2 angka. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Tak boleh 1 angka, tak boleh 3 angka, tak boleh 5 angka. Mesti 2 angka sahaja. Okey, kita terus kepada contoh seterusnya. Soalan nombor 3, yang mana soalan nombor 3 ini kita akan gunakan kaedah bentuk T untuk mendapatkan jawapan. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Baik, ini adalah soalan yang ketiga. Rajah di bawah menunjukkan 2 jenis barang yang dibeli oleh Rizal, iaitu buku yang berharga RM18 dan juga pen yang berharga RM3.50. Dan Rizal telah membayar menggunakan wang RM50. Berapakah baki wang Rizal?
Baik, saya nak cuba kamu bayangkan kamu adalah Rizal. Kamu membayar menggunakan wang RM50 untuk membeli sebuah buku dan juga sebatang pen. Jadi, adakah duit kamu yang berjumlah RM50 itu semakin bertambah atau semakin berkurang? Bila kita dah beli barang, kita bayar dengan duit yang kita ada tu, adakah wang kita semakin berkurang atau makin banyak? Makin berkurang. Jadi kalau makin berkurang bermakna itu adalah operasi operasi tolak. Okey, jadi kita sama-sama tuliskan ayat matematik dia. Ayat matematiknya adalah RM50. Okey, kita ada duit RM50, Rizal ada duit RM50. Tolak dengan harga sebuah buku RM18 dan juga harga sebatang pen iaitu RM3.50. Okey, ini adalah ayat matematik untuk kita mengira berapakah baki wang Rizal. Okey. Ayat matematik ni ada menunjukkan kita kena buat 2 kali operasi tolak. Okey, untuk soalan nombor 3 ni kita akan cuba buat menggunakan kaedah bentuk T. Saya harap kamu boleh keluarkan pensel dan juga kertas supaya kita boleh buat sama-sama. Okey, kamu selepas kita melukis bentuk T dan juga kita tuliskan di ruangan kiri untuk ringgit dan di ruangan kanan untuk sen. Jadi, seterusnya kita cuma perlu isikan ruangan ini dengan nilai dia. Yang pertama RM50. RM50. Okey, kita tulis di ruangan mana kalau RM50? Di ruangan ringgit lah. RM50. Okey. Ruangan ringgit. Kita tulis 50. Okey, jadi kalau RM50, sennya berapa? Sen tak ada kan? Dia tak tulis sen. Jadi sennya sifar lah. Kosong. Dan ingat pesan saya sebelum ni. Di ruangan sen ni hanya boleh ditulis dengan 2 digit saja. Okey? 2 digit saja. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kurang pun tak boleh. Okey? Jadi kita tuliskan 2 digit sini, 00. Kemudian kita tolak dengan RM18. Tolak dengan RM18. Pun sama juga. Ruangan sen dia kita tuliskan sifar. Okey? Kita kira dulu yang ini. Dan yang ini dulu. Okey? Sifar. Yang ni perlu kita pinjam. Ini tinggal 4. Ini jadi 10. 2 tolak 8, 2. 4 tolak 1. 3. RM32. Kemudian barulah kita tolak pula dengan harga pen. Iaitu RM3.50. Okey, untuk yang ini awak perhatikan RM3. Ada satu angka sahaja untuk ruangan ringgit. Okey? Ada satu angka saja iaitu RM3. Sebab 50 ni untuk sen. Okey, RM3 ni. Jangan salah tulis seperti ini. Kalau awak tulis seperti ini maksud dia 30. Sebab untuk ringgit pun dia ada sa, sini puluh, sini ratus, ribu dan seterusnya. Okey? Kalau 3 kita kena tulis di ruangan sa dia. RM3 kan satu digit. Di sini. RM3. Okey, 50 sen di ruangan sen. Okey. Kemudian tolak macam biasa. Sifar tolak 5 tak boleh. So kita pinjamkan dengan 2 ni, kumpulkan semula. Okey, 10 tolak 5, 5. Okey, ni 1 tolak 3 pun tak boleh. Kita kena pinjam ataupun kumpul semula. 3 tinggal 2. Ini jadi 11. 11 tolak 3, 8. 2 tolak sifar, 2. Okey. Jadi sekarang jawapan yang kita dapat baki duit Rizal adalah RM28.50. RM28.50. Okey. 28 ni di ruangan ringgit, 50 ni di ruangan sen. Jadi RM28.50. Okey, seperti biasa selepas ini kamu cuba jawab soalan, cuba buat dalam bentuk T.
cuba dulu buat dalam bentuk T untuk soalan 3A selepas ini, dan kamu akan tentukan sama ada cara pengiraan dalam bentuk lazim ataupun cara pengiraan dalam bentuk T yang lebih mudah untuk kamu faham. Terpulang kepada kamu boleh pilih mana-mana kaedah yang kamu rasa senang untuk kamu. Tapi kamu kena buat dulu. Buat dulu dalam bentuk T ni supaya kamu dapat rasa, supaya kamu dapat pilih, supaya kamu dapat tentukan mana satu yang lebih mudah. Okey? Kamu boleh pausekan dulu video ni setelah soalan 3A dipaparkan. Baiklah murid-murid, ini adalah soalan 3A. Kamu boleh mula menjawab sekarang. Pausekan dulu video ni. Baik, saya harap kamu telah selesai menjawab. Jadi ini adalah jawapannya. Okey, kita tengok soalan dia. Hitungkan beza harga jam dengan jumlah harga beg dan topi. Okey, jadi beza harga melibatkan operasi tolak. Jumlah harga melibatkan operasi tambah. Jumlah harga beg dan topi adalah RM32 tambah dengan RM15.90. RM32 harga beg, RM15.90 harga topi. Jadi kita kena selesaikan dulu operasi tambah di sini. Okey, ini dalam bentuk T ya. Tengok saya harap kamu boleh buat dalam bentuk T ni. Okey, di ruangan kiri ringgit, ruangan kanan sen, dan di ruangan sen tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, mesti ada 2 digit. Okey. Jadi RM32 tambah dengan RM15.90. Jadi kita dapat jumlah harga beg dan topi adalah RM47.90. Kemudian kita kena bandingkan RM47.90 ni dengan harga jam RM45.50. Mana satu yang lebih besar? Sebab nanti kita nak tolakkan yang besar, tolak yang kecil. Okey, jadi di sini ayat matematik dia selepas kita dah bandingkan untuk mendapatkan beza harga jam dengan jumlah harga beg dan topi. Beza harga jam dengan jumlah harga beg dan topi tadi. Okey. Ayat matematik dia adalah RM47.90. RM47.90 ni adalah jumlah harga beg dan topi tolak dengan harga jam, iaitu RM45.50. Ini pun dalam bentuk T, kita buat dalam bentuk T. Okey, di sebelah kiri adalah untuk ruangan ringgit dan di sebelah kanan untuk ruangan sen. Okey, jadi pengiraan dia macam ni. Jadi kita dapat jumlah ataupun beza harga adalah RM2.40. Okey, tahniah kepada yang telah berjaya mendapatkan jawapan. Bagi yang belum dapat jawapan, kamu jangan putus asa. Kamu semak balik langkah-langkah kerja yang kamu buat. Okey, fahamkan betul-betul langkah kerja dia, mana yang dulu, mana yang kemudian, supaya kamu dapat menguasai kemahiran penyelesaian masalah seperti ini. Okey, saya harap kamu telah dapat membuat keputusan. Kamu telah dapat menentukan mana satu kaedah yang lebih mudah untuk kamu, sama ada mengira tambah tolak wang dalam bentuk lazim, ataupun kamu rasa lebih mudah mengira tambah tolak wang dalam bentuk T. Terpulang kepada kamu. Kamu boleh pilih mana satu yang lebih mudah. Okey, selepas ini saya syorkan kamu untuk cuba menjawab soalan-soalan kuis yang disertakan di bahagian bawah, di bahagian description video ini, untuk kamu menguji sejauh mana kefahaman kamu tentang tambah dan tolak yang melibatkan wang. Okey, untuk itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.